Saya nak ajak kita baca sikit. Sorry, ini RA ya. RA ni kira apa? R-rated lah orang kata. Okey. Tutup telinga. Tutup telinga. Nanti dia cerita tentang dia cerita pasal telinga juga. Kelakar dia tengok baca. Okey. Tak maaf lah, saya kena baca matan dia. Okey. Supaya orang berfikir, ini bukan agama Islam, ini agama lain. Dia hanya menggunakan istilah-istilah Islam untuk menggelabui pandangan umat Islam. Dan dia selaputkan dia sebagai, oh ni pakej tinggi. Senang, orang kita senang terpengaruh bila kata benda ni tinggi. Beginilah. Kalau ada orang yang betul-betul jahat nak menghancurkan Islam, menghina Islam, dan dia cerdik, dia akan guna cara ni. Kata, saya sangat benci kepada ayah awak. Ayah kau ni sebenarnya babi. Jangan marah. Babi ni dalam ajaran aku adalah satu, dia B ni represents berani. A, akhlak. B kedua, bermaruah. I, intelligent. Kan? Itu maksud dia bila saya kata ayah awak babi, itu maksud dia. Jadi jangan kecil hati. Maka disebarkanlah ayah dia babi, ayah dia babi, ayah dia babi. Itu sebenarnya menghina. Tapi anak dia yang bodoh, anak dia yang tak cerdik, macam mana urusan rumah semua okey dah? Datang ni apa? Kita dah okey. Selamat okey. InsyaAllah sampai juga. Terima kasih. Sahabat kita salah seorang terkesan dengan banjir. Motor belum selamat lagi. Kita doakan Allah pemudahkan urusan insyaAllah dan semua yang terjejas. Jadi ini adalah taktik licik. Lepas ni saya akan tunjukkan kepada awak bukti apa yang saya cakap. Bahawa ini bukan spekulasi minda saya sendiri. Okey, kita baca dulu. Di dalam membincangkan soal ma'rifatnya zakar dengan faraj dan ma'rifatkan faraj dengan zakar, banyak perkara-perkara aneh yang harus digali oleh kita. Jangan terkejut, hujung-hujungnya have sex dengan murid. Okey? Jangan takut. Jangan terkejut. Sebab kalau dikatakan itu adalah hubungan zakar dengan kemaluan lelaki zakar perempuan harus dimakrifatkan, baru awak boleh mengenal. Faham tak? Dia mula dengan teori dulu. Murid yang jahil akan dengar, oh. Jadi bila guru ajak berzina, oh ini ma'rifatullah. Sexual grooming juga ni. Ini termasuk dalam sexual grooming. Thank you. Ini spiritual sexual grooming. More intelligent. Okay? And more sinister. Tengok, dengar betul-betul. Tak maaf benda ni agak kotor. Tetapi biarlah dia kotor di telinga awak supaya awak dan keturunan awak semua selamat daripada jalan ni. Bagaimana zakar boleh tahu bila sahaja diperkatakan soal faraj, lantas ia pun bangkit segar, keras, semacam mencari faraj yang diperkatakan oleh kita tadi. Dan begitu juga halnya dengan faraj. Nak kata macam mana zakar ni bila dengar pasal faraj dia mengeras dan bangun. Dan faraj perempuan pula bila dengar pasal zakar, dia adalah reaksi-reaksi dia. Bagaimana pula zakar dapat Ini budak kecil tulis ke apa ni? Saya pun tak tahu. Bagaimana pula zakar dapat mendengar apabila disebut nama faraj? Ia pun terus bangun. Jadi tentu zakar mendengar. Ia menggunakan telinga yang mana? Itu saya kata tentang telinga tadi tu. Zakar ni, bila kita dengar pasal faraj, zakar akan bangun. So zakar kita tu ada telinga ke? Dia tanya. Dia pakai telinga apa? Bagaimana pula zakar dapat melihat? Sedangkan ia tidak mempunyai mata. Ianya dapat melihat faraj walaupun diselubungi dan dilindungi. Maka begitu pula dengan faraj. Bagaimana pula dan siapakah yang mengajar faraj dan zakar mengenali di antara satu dengan lain? Dan kenapa pula seseorang yang hendak melangsungkan perkahwinan tidak sekali-kali dia ajar tentang seks? Okey. Apa susah sangat nak jawab soalan ni? Baby keluar perut ibu je tahu menyusu kan? Fitrah. Kan?
Tak perlu ajar orang berkahwin untuk mengadakan hubungan seks. Fitrah. Okey? Tak perlu soalan-soalan yang nampak acah-acah deep ni. Okey? Akhirnya nak bawa kepada kesesatan. Apakah ilmu yang dipakai oleh Zakar dan Faraj? Di mana ianya dapat mengetahui dan makrifatkan tanpa belajar dan diajar. Dan banyak lagi soalan yang harus disoal oleh kita. Untuk kita mengambilnya sebagai iktibar yang baik dalam arah tujuan kita mengenal Allah. Sesungguhnya Zakar dan Faraj benar-benar makrifat di antara satu sama lain. Sehingga bila disebut nama salah satu di antara mereka, masing-masing menunjukkan satu reaksi spontan yang tak payah diarah dan disuruh oleh sesiapa pun dengan bahasa yang kasar. Zakar memang mengenali benar Faraj, tetapi bagi Zakar, jika disebut nama lain, nescaya ianya tidak akan menunjukkan sebarang reaksi. Kenapa dan mengapa? Makrifat tu. Okey. Okey. Ini termasuk dalam apa kita kata sebagai lingga dengan yoni. Lingga dengan yoni worship ni dalam ajaran Hindu, dia ada penyembahan alat kelamin. Tapi bukanlah dia kata alat kelamin itu Tuhan. Awak jangan salah faham. Dia adalah perlambangan kepada apa? Generation and reproduction. Okey? Dikatakan dinisbahkan kepada Lord Shiva. Lingam ke lingga? Lingga. Ada sebut linggam, ada sebut linggam. Lepas tu yoni. Yoni tu perempuan punyalah. Dia orang ada temple dia orang siap pergi sana, ada patung dia yang wanita terkangkang, minta maaf dan dia orang kena sapu bahagian tu. Dan diletakkanlah warna merah, disapu dan dia orang kena tandakan kepala mereka. Maksud dia, falsafah dia adalah melalui hubungan alat kelamin inilah berlakunya reproduction of human race. Okey. Jadi kita agungkan alat-alat kelamin. Ni benda tak ada dalam agama kita. Ya, kita hargai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alat kelamin lelaki dan perempuan untuk generasi manusia berterusan. Kelas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak fokuskan kita punya ritual ataupun mengambil benda tu sebagai perlambangan. Allah tak pernah gunakan benda tu sebagai lambang. Nabi SAW tidak menggunakan benda tu sebagai lambang.